أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Asamuddin selaku penyampai kuliah pada malam ini, yang berusaha mengurusi jati seterusnya seluruh jawatan kuasa surau Laura Jannah Amin Kemampuan serta sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghadirkan diri ke surau bagi memarahkan surau kita dan seterusnya menyambung sesi pengkuliahan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Asamuddin pada malam ini. InsyaAllah tajuk pada malam ini rasanya tajuk baru, hadis yang baru, sambungan hadis yang baru yang bakal kita bincangkan, yang bakal dikupas dan diolah oleh Ustaz Dr. Asamuddin sebentar saja lagi. Jadi saya dengan segala sukacita yang tak membuang masa menyusul Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sambungan kuliah beliau pada malam ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perelokkanlah agama kami yang menjadi pelindung dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perelokkanlah dunia kami yang menjadi tempat kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perelokkanlah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali kepadamu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sentiasa bertambah dalam perkara-perkara yang baik. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian sebagai kerehatan bagi kami dari segala bentuk keburukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kepada kita untuk bersama di dalam majlis ilmu membicarakan tentang perjalanan khairul ibad wa khairul anam, perjalanan hidup yang dilalui oleh semulia-mulia makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan keadaan masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita lihat kepada hadis yang ke-16 dan hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-16 ini menjelaskan kepada kita berkenaan bentuk-bentuk perkahwinan yang berlaku pada zaman jahiliyah. Dah dulu. Dah. Golongan yang mencari kebenaran pada zaman jahiliyah. Zaid bin Amru bin Nufail dan Salman Al-Farisi. Ini kisah yang menarik untuk kita baca. Yang pertama kita akan baca berkaitan dengan kisah Zaid bin Amru bin Nufail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Manaqibul Ansar bab hadis Zaid bin Amru bin Nufail. Dari Ibnu Umar, anna Zaid bin Amru bin Nufail kharaja ila Syam. Jadi Ibnu Umar menjelaskan tentang Zaid bin Amru yang mencari kebenaran. Jadi kebenaran ini perlu dicari. Kebenaran ini perlu dipelajari. Jadi Zaid bin Amru bin Nufail daripada Mekah, dia keluar ke Syam. Yas'alu anid din.
Dia bertanya berkaitan dengan agama. Agama apa dia nak pilih? Agama apakah yang paling baik untuk diikuti? Wa yatba'u. Mana dia nak tengok agama apa yang paling baik untuk diikuti. Di saat ini junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi rasul. Jadi masa tu yang ada agama apa? Agama Kristian, agama Yahudi dan agama Hanif. Selain daripada itu Majusi. Majusi ini bukan agama Samawi. Jadi agama Samawi yang ada pada masa itu antaranya ialah agama Yahudi, agama Kristian dan agama Hanif. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail ini mencari mana satu yang betul. Falaqiya 'aliman minal Yahud. Dia pun pergi ke Syria, Syam, berjumpa dengan seorang alim Yahudi. Bertanya, fasa'alahu an dinihim. Dia bertanya tentang agama Yahudi. Faqala inni la'alli an adina dinakum fa akhbirni. Lalu dia pun minta izin. Bila dia jumpa dengan orang alim Yahudi itu, dia kata, boleh tak saya nak ikut agama kamu? Tolong ceritakan tentang agama kamu. Maka apa jawab orang alim Yahudi itu? Dia kata apa? La takunu ala dinina hatta ta'khuza min binasibika min ghadabillah. Maknanya agama Yahudi pun dah diselewengkan pada masa itu. Dia kata kalau kamu belajar agama Yahudi, kamu pun akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Karena banyaknya mereka langgar perjanjian-perjanjian yang mereka janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak laksanakan. Sebagaimana yang berlaku pada sebahagian daripada umat Islam hari ini yang hanya tinggal, orang Arab sebut al-Islamu bil hawiyah. Islam yang hanya pada kad pengenalan. Sebab tu bila berlakunya perang Bosnia, orang tanya, apa bukti awak Islam? Dia pun tunjuk sejadah yang diwarisi daripada nenek. Jauhnya sebahagian besar daripada umat Islam daripada Islam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam ini bermula dalam keadaan yang dagang dan kembali kepada keadaan yang dagang. Jadi kata orang alim Yahudi, kalau kamu masuk agama Yahudi, kamu akan mendapat sebahagian daripada kemurkaan Allah. Qala Zaidun, apa jawab Zaid? Dia kata, ma'afirru illa min ghadabillah wa la ahmilu min ghadabillahi syai'a wa anna astati' fa hal tadulluni ala ghairi. Kata Zaid, kalau macam tu, saya meninggalkan kampung saya kerana saya nak lari daripada kemurkaan Allah, dan saya tidak sanggup menanggung kemurkaan Allah. Maka bagaimana saya nak dapat keredaan Allah? Boleh tak Tuan Guru tunjukkan kepada saya dengan siapa saya boleh jumpa supaya saya dapat keredaan Allah? Apa jawab orang alim Yahudi itu? Qala ma a'lamuhu illa an yakuna hanifa. Caranya ialah dengan kamu mengikut agama Hanif, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ramai, tapi ada orang yang berpegang dengan agama Hanif. Qala Zaidun, wa mal Hanif? Apa itu agama Hanif? Jadi orang alim Yahudi ni tahu ada agama Hanif. Apa jawab dia?
qala dinu Ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Jadi agama Nabi Ibrahim ini bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian. Ianya agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam doa maksurat kita baca apa? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tapi ada hari ini orang menggunakan millah Ibrahim ini untuk buat ajaran sesat. Jadi termasuklah ajaran Nabi Ibrahim itu telah menyerap di dalam ajaran Islam. Jadi yang cipta agama baru ataupun konon dakwah atas nama millah Ibrahim itu semata-mata nak cari pengaruh, nak cari kepentingan dunia. Kemudian fakharaja Zaidun falaqiya 'aliman minan nasara fadzakara mislahu. Dia pun pergi jumpa pula dengan orang alim Nasrani, orang alim Kristian. Dia kata samalah macam mana dia cakap dengan orang Yahudi tadi. Saya nak menganut agama kamu. Tolong cerita sikit tentang agama Kristian. Tolong cerita sikit tentang agama Nasrani. Maka apa jawab orang alim Kristian itu? Lan takuna ala dinina hatta ta'khuza bi nasibika min la'natillah. Jawabnya, kalau awak pilih nak masuk agama Kristian ini, kamu pun tak dapat lari daripada tergolong dalam golongan yang mendapat laknat Allah. Itu orang yang kuat berpegang dengan agama masa itu. Kalau yang tak berpegang dengan agama, lagilah. Maka apa jawab Zaid? Dia kata, ma'afirru illa min la'natillah wala ahmilu min la'natillah wala min ghadabihi syai'an abada. Jadi aku datang ke sini, aku nak lari daripada mendapat laknat Allah. Aku tak mampu nak menanggung laknat Allah dan juga kemurkaannya sedikit pun selama-lamanya. Wa anna astati'u fahal tadullani ala ghairi. Jadi bagaimana saya nak selamatkan diri saya daripada saya tidak dilaknat? Bagaimana saya dapat mengelakkan diri saya daripada saya tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Boleh tak Tuan Guru tunjukkan kepada siapa saya boleh berguru? Maka jawapannya ialah jawapan yang sama. Ma'a'lamu illa ayyakuna hanifa. Caranya ialah dengan menganut agama Hanif. Lalu ditanya soalan yang sama, wamal Hanif? Apa itu agama Hanif? Lalu dijawab, dinu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Dia kata agama Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristian. Ini Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang yang beragama Yahudi, bukan juga orang yang beragama Kristian. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berpegang dengan agama Hanif dan sekali-kali dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila yang pertama pun suggestkan dia suruh ikut agama Hanif, falamma yang kedua pun suruh minta agama Hanif, falamma ra'a Zaidun qaulahum fi Ibrahim alaihissalam. Jadi kedua-duanya suruh ikut agama Nabi Ibrahim. Kharaja, dia pun keluar. Falamma baraza rafa'a yadayhi. Bila dia keluar meninggalkan mereka, dia mengangkat tangannya sambil berkata
inni asyhadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersaksi bahawa aku mengikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika berada di Mekah, Zaid bin Amr bin Nufail ini mengamalkan ajaran agama Hanif. Ini dijelaskan lagi dalam hadis yang ke-20 sebagaimana yang diriwayatkan oleh saudara kandung Sayyidah Aisyah, yaitu Asma binti Abi Bakr. Kata Asma, ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail musnidan zahruhu ila al-Ka'bah. Saya pernah melihat Zaid bin Amr bin Nufail menyandang belakangnya di Ka'bah sampai dia berkata, wa huwa yaqul ya ma'syara Quraisy, ama minkum ahadum al-yawm ala dini Ibrahim alaihi salam ghairi. Kata Zaid bin Amr sebagaimana yang dikisahkan oleh Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, kata Zaid, tidak ada lagi hari ini orang yang berpegang dengan agama Nabi Ibrahim melainkan aku. Jadi masa itu di muka bumi ramai lagi Allah, orang menyebut nama Allah. Tapi kiamat nanti akan berlaku di saat tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa itu sangat luar biasa. Buah delima sebesar tempayan. Sebiji buah delima tu boleh dimakan oleh jemaah surau. Itu zaman itu. Tapi zaman sekarang pun kita tak larat dah. Dengan panas, Allah uji kita dengan panas pun kita tak larat dah. Tak tahulah zaman keluarnya Dajjal nanti macam mana. Lagi hebat cabarannya, yang selamat daripada fitnah Dajjal hanyalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana yusalli ila al-Ka'bah. Jadi Asma ini, Zaid bin Amr ini salat menghadap Ka'bah. Wa yaqulu ilahi ilahu Ibrahim wa dini dinu Ibrahim. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim, agamaku adalah agama Ibrahim. Antara akhlak Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail ini, wa kana yuhyil ma'udah. Dia membiarkan anak-anak perempuan hidup. Bukan setakat membiarkan, dia juga membela anak-anak perempuan yang lahir. Yaqulu lirrajuli idza arada an yaqtula ibnatahu, kalau dia tahu ada orang nak bunuh anak perempuannya. Ini amalan jahiliah, anak perempuan dibunuh. Jadi bila dia dapat tahu ada orang nak bunuh anak perempuannya, apa kata Zaid? Boleh dirunding rupanya. Boleh dirunding. La taqtulha, kata Zaid, jangan kamu bunuh anak perempuan ini. Idfa'ha ilayya akfika mu'nataha, serahkan anak perempuan ini kepadaku, jangan kau bunuh, dan aku akan menanggung kos rumahnya, kos perbelanjaannya, sara hidupnya akan ditanggung. Siapa yang tanggung? Zaid bin Amr bin Nufail. Inilah orang yang ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kena keluarkan duit pula? Kalau tak ada dana, macam mana nak buat? Membela golongan mustad'afin, membela golongan yang lemah ini menjadi ajaran dalam agama samawi. Dalam agama-agama yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama, mengajak manusia tidak mensyirikkan Allah, dan yang kedua, menjaga hak asasi manusia. Orang perempuan, bayi perempuan yang lahir itu ada hak untuk
hidup. Ini anak itu tak ada apa-apa salah, sihat walafiat, sengaja dibunuh kerana pada kepercayaan mereka perempuan ini menyebabkan mereka tidak bahagia, menyebabkan mereka miskin. Faiza tara'ra'at, dan setelah anak itu membesar, dia pun berkata, in syi'ta fakhuzha al-an. Dia selah balik. Anak perempuan tu yang dah besar, kalau nak ambil jalan. Mana tak ada apa-apa kepentingan, semata-mata nak membela golongan wanita. Mungkin ada di kalangan kita hari ini keturunannya balik pada perempuan yang dipelihara dan dijaga oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Okey, putih-putih lah, tengok keturunan Arab kan. Kita tahu Arab Saudi ni ramai juga yang hitam-hitam manis sebab cuaca dia cuaca panas. Wa in syi'ta fada'ha, dan sekiranya kamu mahu, kamu boleh biarkan, tinggalkan, dan akan terus dijaga oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik sungguh Zaid bin Amr bin Nufail dalam keadaan manusia berada dalam suasana jahiliah, tidak tahu kebenaran, tapi Allah pilih Zaid bin Amr bin Nufail ini menjadi orang yang hebat. Kita lihat hadis yang ke-21 daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr bin Nufail bi asfali baldah qabla an yanzila ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wahy. Jadi Rasulullah pernah berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Tapi perjumpaan ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di kawasan Baidah, satu tempat yang terletak di Jalan Tan'im Mekah. Faquddimat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sufratan fa'aba an ya'kulu minha, lalu dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hamparan makanan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan memakannya. Begitu juga Zaid pun tak makan juga. Dia kata apa? Inni lastu akulu mimma tadbahuna ala ansabikum wala akulu illa ma dzukira rasmullahi alaihi. Aku hanya makan benda yang disembelih atas nama Allah. Jadi benda yang disembelih atas nama berhala tak dimakan oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisy zabaiyahum, dan Zaid bin Amr bin Nufail menghina sembelihan orang Quraisy. Apa kata dia? Asyatu khalaqaha Allah, kambing yang diciptakan oleh Allah. Wa anzala laha minas sama'il ma, dan Allah lah yang menurunkan air langit daripada air hujan dari langit. Summa tadbahunaha ala ghairi bismillah. Hasil daripada apa? Daripada air hujan itu, wa ambatat laha minal ard, menumbuhkan dari bumi tumbuhan, kemudian kamu menyembelihnya bukan dengan nama Allah. Ingkaran lidzalika wa izaman lah. Jadi mengingkari perbuatan orang Quraisy dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan agama Hanif adalah agama pegangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebut dalam surah Al-An'am ayat 79, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Sesungguhnya aku hadapkan mukaku dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, agama hanif, dan bukan aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ucapkan juga dalam solat kita, dalam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Firman Allah dalam surah Ali Imran yang kita sebut tadi, maka Nabi Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Firman Allah lagi dalam surah Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Oleh itu ikutlah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang ikhlas, berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Hadis Zaid bin Amru menunjukkan sekalipun masyarakat Arab berada di dalam kesesatan, namun agama Ibrahim alaihissalam tidaklah pupus sepenuhnya. Maknanya walaupun majoriti 98% daripada penduduk Mekah itu telah menyembah berhala, telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam daripada ajaran tauhid kepada ajaran syirik, dengan membina patung-patung berhala di sekitar Masjidil Haram. Jadi walaupun begitu, majoriti masyarakat Arab itu berada dalam kesesatan, namun agama Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah pupus sepenuhnya. Apabila terdapat segelintir mereka yang terpilih yang masih berpegang dengan ajaran tauhid, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Selain itu, selain daripada Zaid bin Amru, antara nama yang disebut oleh ahli sejarah sebagai orang yang berpegang dengan agama Hanif, selain daripada Zaid bin Amru, yang disebut juga ialah Qais bin Sa'idah al-Iyadi, Umayyah bin Abi Salt, Abu Qais bin Abi Anas, Khalid bin Sinan, An-Nabirah al-Dhibyani, Zuhair bin Abi Sulma. Ini penyair yang terkenal. Dulu saya dengan Ustaz Zaki hafal syair, tak hafal pun belajar syair Ka'ab dan Zuhair bin Abi Sulma. Dan Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib yang merupakan salah seorang dari datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan oleh Profesor Muhammad Rizqullah Ahmad dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, sebuah kitab yang tebal. Berhubung dengan Zaid bin Naufal, Profesor Mahdi menyebut, Profesor Mahdi ini orang Sudan tapi mengajar di Arab Saudi, menyebut kelebihan Zaid bin Amru seperti riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir yang disandarkan kepada Al-Baghindi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu li Zaid bin Amru dawhatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke syurga dan mendapati Zaid bin Amru mempunyai dua dahan pokok yang besar. Menurut Ibnu Katsir, riwayat ini isnadnya adalah jayyid. Zaid bin Amru bin Naufal sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau meninggal dunia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul.
Kemudian antaranya ialah Waraqah bin Naufal. Ini orang yang berpegang dengan agama Samawi. Agama Samawi yang akan disebut selepas ini dalam hadis 54, 59 dan 60, iaitu berkaitan dengan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila terima wahyu, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW berjumpa dengan dengan Waraqah bin Naufal. Ini tak lama lagi, ini hadis 21, nak sampai hadis 54, habis separuh. Umayyah bin As-Salt yang disebut di atas tadi ialah penyair yang banyak menyebut syair tentang tauhid dan hari kebangkitan. Nabi SAW menyebut berhubung dengannya, wa kana Umayyah bin Abi Salt an yuslim. Umayyah bin Abu Salt hampir-hampir memeluk Islam dengan ungkapan syairnya. Jadi nama pula Abu Salt ini ialah Rabi'ah bin Auf bin Uqdah bin Ghairah. Dia di antara orang yang mencari agama pada zaman jahiliyah dan dinyatakan bahawa beliau masuk agama Kristian. Jadi bila dia cari kebenaran, akhirnya Abu Salt ini masuk dalam agama Kristian. Dia hidup sehingga zaman Nabi SAW, tetapi dia tidak beriman kerana takabur. Kerana sombong, dia tak nak beriman kepada Nabi SAW, walaupun beliau mengenali Nabi SAW, mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar. Ini penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat 175 suratul A'raf. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kabar berita gembira seorang yang kami berikan kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kitab kami. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya. Lalu ia diikuti oleh syaitan dengan godaannya, maka menjadilah dari orang-orang yang sesat. Kalau hatinya terbuka, hatinya tawadhu, merendahkan diri, menerima Islam, dia menjadi orang Islam. Menurut riwayat, dia meninggal pada tahun ke-9 Hijrah, dan juga menyatakan, ada juga menyatakan dia meninggal pada tahun yang kedua Hijrah, dan dia mempunyai syair-syair yang meratapi kematian orang-orang Quraisy dalam perang Badar Al-Kubra. Baik, Labid bin Rabi'ah Al-Amiri pula merupakan salah seorang penyair jahiliyah yang hebat. Nabi SAW ada menyebut syair. Syair, Nabi kata perkataan yang disebut oleh penyair yang paling betul, sebenar-benar perkataan ialah ungkapan Labid, ala kulla syai'in ma khalallaha batilun. Sebenar-benar perkataan yang disebut oleh penyair ialah ungkapan Labid, ketahuilah bahawa segala sesuatu selain Allah adalah batil. Labid telah memeluk Islam dan meninggal dunia pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan ketika berusia 150 tahun, dan ada riwayat menyebut lebih daripada itu. Jadi ada di kalangan mereka ini yang Islam, dan ada di kalangan mereka yang tidak Islam, yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 3 hadis yang kita baca pada malam ini. Dan hadis yang ke-22 ini panjang berkaitan dengan cerita Islamnya Salman Al-Farisi
yang melalui perjalanan yang sangat menarik untuk kita baca. Tapi kalau baca yang ni pukul 10 baru habis. Jadi malam ni kita sebut secara ringkas Salman ni Al-Farisi. Sebab apa nama Salman Al-Farisi? Dia berasal daripada Parsi. Bapaknya seorang yang kuat berpegang dengan agama Majusi. Dan Salman ni kerjanya duduk pasang api agama Majusi. Sehinggalah satu hari ayah dia suruh pergi ke kebun, tapi dia tak pergi kebun. Dia tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh orang alim Kristian. Jadi di Parsi, di Iran bukan semua orang sembah api. Ada di Iran pada masa itu orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut agama Kristian. Akhirnya Salman dirantai. Dia lari, kena rantai tu dia lari dengan peniaga Syam, peniaga Syria. Dan di sana dia belajar dengan beberapa orang guru. Belajar dengan uskup. Uskup ni adalah satu daripada gelaran dalam agama Kristian. Bishop, uskup. Lepas uskup yang pertama ni mati, dia belajar dengan uskup yang kedua. Bila lepas dia belajar dengan uskup yang kedua dia kata dekat Damsyik ni tak ada dah orang baik. Awak kena pergi ke Mosul di Iraq. Lepas di Mosul itu, Tok Guru dia kata tak ada dah orang baik di Mosul. Kamu kena pergi Nasibin. Dari Nasibin, Salman Al-Farisi pergi ke Kota Amuriah. 5 orang padri Kristian dia belajar, uskup Kristian dia belajar, 5 orang. Dan ketika mana dia berada dengan uskup atau uskup yang kelima ini, dia kata tak ada dah orang baik. Masa tu adalah duit sikit dia dapat, ada harta, ada lembu, kambing. Dan bila datang peniaga Arab, dia kata kamu ambillah semua ni, kamu tolong bawa aku ke tempat yang digambarkan oleh gurunya yang terakhir tentang Nabi akhir zaman. Kata tu guru dia yang kelima, inilah waktunya Nabi akhir zaman dah sampai. Dia ada 3 tanda Nabi akhir zaman itu. Yang pertama, dia tidak makan sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Yang ketiga, di belakangnya ada khatamun nubuwah. Di belakangnya ada cop kenabian. Jadi sangat baik Salman Al-Farisi ini, harapannya tak sampai. Sebab Pak Arab tu khianat kan dia. Pak Arab jual dia dekat orang Yahudi. Jual dia dekat orang Yahudi, lepas tu kena jual lagi. Salman pun sampai ke Kuba. Jadi sungguh menarik perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sehinggalah dia bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga dia dibebaskan dengan syarat yang sangat pelik yang diberi oleh tuannya. Akhirnya Rasulullah SAW dan sahabat memerdekakan Salman Al-Farisi. Hari ini kita akan baca cerita panjangnya dalam kuliah yang akan datang. Kalau ada soalan kita buka, kalau tak ada kita tutup. Apa-apa soalan pun boleh tanya, tak mestinya berkaitan dengan sirah. Kalau boleh jawab, kita jawab. Kalau jawab, kita jawab wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.